nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita apa tu? Tengok ni. Perihal mereka. Perihal keadaan mereka. Siapa dia mereka itu? Tandalah mereka itu iaitu Ashabul Kahfi. Tengok nota di bawah. Nota 714. Mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan perihal Ashabul Kahfi dengan lebih lanjut. Tadi cerita ya, iz awal. Hak ni cerita. Detail sikit lagi tentang Ashabul Kahfi untuk menjelaskan kisah mereka yang diterangkan secara ringkas pada ayat-ayat yang lalu. Jadi ayat yang lalu kita ringkas-ringkas, tapi mulai ayat ini agak detail. Jadi kata di ulama tadabbur, dia kata Allah Ta'ala mula dengan muqaddimah, khulasah. Ada kumpulan pemuda tidurnya lama beberapa orang. Jadi kita ni bila tengok tajuk sedap, berasa nak dengar kan? Barulah dia mari apa ni ayat lebih tafsil di sini. Nahnu naqussu, kami mula ceritakan kepada kamu tentang cerita mereka. Nahnu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ghayruna tanarwi laka khabar ashabil kahfi bisidqi al-mutabiq lil waqi' wal yaqin ladzi la syak. Makna Allah kata aku yang cerita kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada lagi syak, tidak ada keraguan, kita yakin apa yang telah yang kami ceritakan ini. Siapa dia mereka? Tengok. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu ialah orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tengok nota di bawah 715. Yakni bukan seperti yang dikatakan atau dipaham oleh kaum-kaum Yahudi, Nasara dan musyrik yang tidak berasas. Cerita kita ni nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq, dengan benar. Wa man asdaqu minallahi qila, tak ada lagi lah orang yang lebih benar perkataan daripada Allah. Jadi Allah berkata, aku cerita pada kamu, cerita ni cerita betul, cerita yang benar, cerita yang benar. Pemuda-pemuda tidur. Tengok satu sekali lagi nota di bawah 716. Menurut keadaan manusia turun-temurun, anak-anak muda lebih mudah menerima kebenaran berbanding dengan orang tua-tua yang telah tenggelam di dalam kesesatan. Nak banding orang tua, lebih orang muda lebih ke depan. Jangan kecil hati pula orang tua-tua. Kami pun sokong Ustaz, betul, tapi nak banding peratus, pemuda lebih berubah. Hakikat ini bertambah jelas apabila diketahui bahawa semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, orang-orang mudalah yang mula-mula beriman dan menyokongnya. Sedang yang tua-tua, Abu Jahal, Abu Lahab, segala Pak Abu, tetap berdegil dan terus menentangnya. Kumpulan ini
lawan terus. Walaupun Abu Lahab tu pak saudara dia, jalan anak saudara, tapi dalam bab dakwah ni kita tak peduli. Sebab apa tak peduli? Dia telah dikuasai oleh syaitan. Tengok ayat. Jadi dalam ayat ini wazidnahum huda, para ulama mengatakan tanda bukti iman itu bertambah. Nanti dalam fawaid kita akan cerita nanti. Ayat 14. Wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Bergoyah juga mainnya penguasa yang zalim ni bukannya main-main, dia mati kita, nya bunuh kan. Maka Allah Ta'ala beri kekuatan jiwa mereka, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian. Tatkala mereka bangun menegaskan tauhid, lalu berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Ingat baik, ini penegasan daripada pemuda. Tengok nota di bawah 717. Kerana iman mereka yang mendalam, Allah Ta'ala kuatkan hati mereka mempertahankan tauhid dan berterus terang menolak penyembahan berhala yang dipaksakan oleh rajanya, oleh rajanya. Baik, dalam ayat ini apa yang kita dapat faham? Bahawa Allah Ta'ala kuatkan hati mereka sehingga mereka bangun berkata Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Jadi para ulama berbincang tentang bilakah mereka bangun berdepan dengan penguasa itu bila. Ada ulama mengatakan izqamu, ketika dia bangun bercakap. Qamu baina yaday malikihim, dia bercakap di hadapan raja dia bahawa Tuhan kami Rabbus samawati, tegas. Jadi ada mengatakan dia pergi ceramah kepada kaum dia, berceramah kepada kaum dia. Yang pentingnya kita kata wallahu alam, dia ni mengandungi dua makna. Kalau kata dia berdepan dengan pemerintah logik, pemerintah pasal tu, kalau kata dia dakwah kepada kaum dia pun munasabah, wallahu alam. Sebab Tuhan kata di sini izqamu faqalu, yang pentingnya mereka telah berdepan dengan penguasa dan mereka telah sampaikan. Itu yang utama sekali. Kita naknya berdepan dengan penguasa dan menyampaikan apa yang benar. Tengok ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat yang ke-15. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Tadi dia berdepan dengan kaum dia atau dengan penguasa. Sekarang ini mereka bercakap sesama mereka. Mereka berkata pula sesama sendiri. Apa dia kata? Kaum kita itu menyembah beberapa
Tuhan yang lain dari Allah. Mana Tuhan ada banyak, lain pada Tuhan agak banyak selalu. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang banyak yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Ini tengok dia muzakarah, diskusi, berusrah sama-sama dia. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maka tidaklah ada yang lebih zalim dari orang-orang yang buat dusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Siapa dia lebih zalim? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kita kata tidak ada lebih zalim daripada orang yang melakukan syirik, sekutu terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada khulasah ataupun penggulungan kepada perbincangan kita ini dengan al-fawaid, beberapa faedah dari sudut pendidikan dan juga sudut ilmu. Yang pertama, innahum fityatum aminu. Dipaham daripada ayat ini bahawa sesiapa yang beriman kepada Allah, zadahu rabbuhu huda, nescaya Allah Ta'ala tambahkan petunjuk kepada dia. Beriman, sebab ketaatan itu menjadi sebab, ketaatan kepada Allah menjadi sebab kepada bertambahnya iman. Siapa nak kuat iman, kita kena tambahkan ketaatan, banyak berzikir, banyak majlis ilmu dan sebagainya. Yang kedua, warabatna ala qulubihim, kami ikat atas hati mereka. Ayat ini dipahami bahawa siapa dia taat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan kuatkan hati dia, kuatkan semangat dia untuk menanggung kesusahan, menanggung kesedihan dan sebagainya. Yang ketiga, dalam ayat warabatna ala qulubihim ini, sekali lagi kita mengatakan bahawa manusia itu sangat berhajat, sangat memerlukan kepada kekuatan hati yang Allah Ta'ala curahkan ke atas mereka. Maka kita mintalah dengan Allah dalam doa Ashabul Kahfi tadi, jadikan doa dia. Allahu Akbar. Innahum fityatun. Fityatun ini dalam bahasa Arab dipanggil jumu'ul qillah, jamak sikit, menunjukkan bahawa mereka kurang dari 10 orang. Ini Allah Ta'ala, tadi saya sebut awal lagi, Tuhan tak sebut detail. Adakah Tuhan nak menyusahkan kita? La. Ini bukan cerita ensiklopedia, cerita zaman dulu. Al-Quran kita liyadabbaru ayati, supaya kita berfikir. Nak cari angka Ashabul Kahfi, fikir. Nak cari pemuda lebih kurang berapa umur, fikir. Kalau jumpa, tak jumpa tidak jadi masalah. Dan yang pentingnya kamu telah berfikir, kamu telah menggunakan akal fikiran kita untuk berfikir. Baik, sekali lagi kita pergi pada wazidnahum huda. Ayat ini menunjukkan bahawa ramai di kalangan imam-imam ahlus sunnah, termasuklah imam-imam Bukhari contohnya, mengatakan bahawa ziyadatul iman wa tafaduhu, iman itu bertambah, makin kuat ataupun lemah. Boleh berlaku dua-dua, boleh kurang, boleh bertambah. Jadi kita dah buat kesimpulan bahawa bertambahnya iman kita dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab ketaatan, dan iman jadi lemah dengan sebab maksiat. Maka kita naklah mencari penguat iman, bukan pelemah iman. Orang lain ni bukan cari penguat iman, mencari tongkat Ali dan tongkat itu nak menguatkan dia saja. Bila kuat ni tak sibuk dengan benda lain pula. Maka yang kita naknya penguat iman, sebab penguat iman itulah yang boleh menyelamatkan kita di mana? Di dunia dan di akhirat. Kemudian yang penting bagi kitanya istiqamah. Faqamu izqamu faqalu. Tengok, izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nadwa min dunihi ilaha. Tegas, Tuhan kami Tuhan yang mencipta langit dan bumi, kami tidak akan panggil, tidak akan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita nak para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kemantapan akidah, kekuatan iman dan istiqamah kita di atas landasan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ini di antara pengajaran awal. Saya nak kalau boleh
para pelajar kita ni di alam nyata dan di alam maya, cuba tulis, buat satu list beberapa faedah yang kita dapat kumpul di dalam kisah Ashabul Kahfi. Tanda dulu untuk semalam. Faedah yang pertama, faedah yang kedua, faedah yang ketiga. Siapa yang paling banyak faedah dia dapat, dialah yang dia mendapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Kalau saya nak janji hadiah, ada kerja hadiah. Hadiah kena puh lah, kena tu. Hadiah ilmu lebih besar. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, beza kelebihan ilmu dengan harta. Tanda ni pelajar. Berbeza di antara harta dengan ilmu. Harta makin banyak kita simpan, makin susah kita. Sebab kita kena cari gedung, kena cari store, kena pergi simpan akaun sana sini, kena jaga dia. Tapi ilmu makin bertambah, makin cerah dada kita. Alhamdulillah. Kan? Banyak ilmu makin banyak, makin kita cerah. Maklumat kita makin banyak. Tapi kalau harta makin banyak, makin susah. Yang kedua, ni kata Sayyidina Ali usira anhu radhiyallahu anhu, dia kata, yang kedua, harta kita kena jaga dia. Harta kita kena jaga dia. Tapi ilmu dia jaga kita. Kita jalan molek-molek, tiba-tiba nak menyeleweng ke kiri. Syekh, haram tu. Syekh, syubhat tu, tak molek tu. Maka kita break automatic. Jadi itu kelebihan ilmu. Jadi saya kata kalau nak bagi hadiah pun hadiah itu habis. Tapi kalau bagi ilmu yang dapat bermanfaat, dapat tadabbur Quran, dapat meningkat keimanan kita, itu yang sangat-sangat didambakan, sangat-sangat diperlukan. InsyaAllah. Jadi boleh tak para pelajar buat senarai daripada awal. Siri yang pertama, yang kedua sampai ke habis kisah Ashabul Kahfi. Bukan surah Al-Kahfi. Sebab kita ada beberapa kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Jannataini, Nabi Musa dengan Khidir, Zulkarnain. Jadi setiap kisah saya nak pelajar catat faedah yang dia dapat. Kemudian kalau kita habis surah nanti, kalau kita nak kumpul semua, boleh juga nak jamak, nak totalkan dia. Tapi kita buat satu-satu. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke-16 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.